Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah dengan berita ini GRS akan berpecah dan akhirnya akan menyebabkan pilihan raya di negeri Sabah, mencetuskan tarik pilihan raya di negeri Sabah? Sekarang ini tular di mana-mana tentang skandal perlombongan di Sabah. Sudahlah yang tular itu pula panas melibatkan presiden-presiden parti. Yang lebih panas lagi ialah tular lagi satu video yang mengatakan GRS kononnya, bukan JRS, kononnya Star Sabah mahu keluar gabungan. Wah, apa cerita? Yang menjadi tanda tanya daripada saya ialah, dari mana video-video ini mereka dapat? Kenapa dulu video-video ini disimpan dan tiba-tiba sekarang keluar? Coba pikir baik-baik kan. Di Sabah nih memang luar biasa. Dekat-dekat pilihan raya mesti banyak video-video yang entah apa-apa keluar. Janji-janji dulu keluar. Macam-macam yang keluar. Tempat Anda macam mana? Kalau Anda mempunyai pengalaman seperti itu, tunjukkan dalam ruangan komen dengan tanda pagar. Kami pun sama. Oke, saudara. Benarkah Star nak keluar daripada gabungan GRS? Kalau benar Star akan keluar daripada GRS, ini akan mencetuskan apa yang dikatakan tsunami baru. Pada pendapat saya, tsunami baru. Saudara, walaupun Star benar-benar meninggalkan GRS, Johnston Bengkuai berkata, Parti Bersatu Sabah akan kekal dengan gabungan kerajaan negeri. Gabungan Rakyat Sabah GRS menolak kabar angin bahawa komponen utama Parti Solidariti Tanah Airku Star merancang untuk keluar daripada gabungan kerajaan negeri. Sebelum saya teruskan ulasan itu, saya nak perkenalkan kepada anda jalan penyelesaian untuk masalah kesihatan kita. Ini Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun luar biasa yang telah ditemui oleh ahli saintis. Penemuan ini adalah penemuan luar biasa di seluruh dunia. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, apabila imun badan kita menjadi lemah, kita mudah kena penyakit dan sukar untuk kita sembuh. Kita tak akan sembuh daripada penyakit kalau imun badan kita lemah. Tetapi dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, kita boleh jadi kuat. Imun badan kita melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita dan kita akan sembuh daripada segala jenis penyakit. Jadi dapatkan produk ini halal, diperakui oleh seluruh dunia, dokter-dokter di seluruh dunia termasuk dokter di Malaysia dan juga halal. Ini lulus KKM. Saudara, jangan tunggu lama-lama. Anda tunggu lama-lama, penyakit, masalah kesehatan akan terus bersarang dalam tubuh badan Anda. Jika Anda meningkatkan daya imun badan Anda akan sembuh. Cepat dapatkannya, hubungi nombor telepon yang tertera di video ini. Gabungan Rakyat Sabah GRS menolak kabar angin bahawa komponen utama Parti Star merancang untuk keluar daripada gabungan itu. Merujuk klip video tular Presiden Star Jeffrey Kitingan yang berkata ia akan keluar daripada gabungan itu, Ketua Penerangan GRS Johnston Bengkuai berkata Presiden kesemua 8 komponen GRS telah bertemu pengerusi gabungan Haji Jinor pada Isnin, termasuk Kitingan. Pada mesyuarat itu, Ketua Parti telah menyatakan semula komitmen mereka kepada GRS dan untuk memastikan gabungan berkenan menang besar dalam PRN akan datang, kata Johnston. Mereka semua bersatu. Mereka sebulat suara bahawa mereka bukan sahaja perlu kekal bersama tetapi mengukuhkan lagi GRS. Itulah komitmen yang mereka berikan semasa pertemuan dengan pengerusi GRS, katanya. GRS terdiri daripada 8 parti termasuk Parti Gagasan Rakyat Sabah, Pimpinan Haji G, Parti Bersatu Sabah PBS dan Star. Gagasan mempunyai 26 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Sabah, manakala PBS dan Star masing-masing mempunyai 7 dan 6 kerusi. PBS dan Star menandatangani pakatan tahun lepas untuk memastikan kedua-dua parti Kadazan Dusun Murut itu tidak akan bertembung dalam PRN dengan berkata ia bertujuan mengukuhkan lagi GRS. Dalam klip video tular baru-baru ini, Kitingan, seorang timbalan Ketua Menteri Sabah,
boleh didengar berkata, kami akan meninggalkan Jyares tetapi kekal dalam kerajaan. Malaysia kini yang memetik timbalan Ketua Penerangan Star Ardino Diris sebagai berkata, klip itu diambil di luar teks dan bahagian lain kenyataan kitingan terutamanya mengenai peruntukan kerusi telah pun dipadam. Walaupun Star benar-benar meninggalkan Jyares, Johnston berkata PBS akan kekal dengan gabungan kerajaan negeri yang mana membantu penubuhannya pada tahun 2022. Ini mengenai prinsip kami membantu bentuk JRS. Jadi bagaimana boleh keluar dari gabungan yang kami bantu tubuhkan, kata Ketua Penerangan PBS. Namun begitu, pembantu Menteri Negeri itu berkata, hubungan kerja PBS dan Star adalah sekuat dahulu sambil menambah bahawa matlamat utamanya adalah untuk mengukuhkan kedudukan JRS di Sabah. Tambahnya, Convention PBS Star akan diadakan pada 12 Julai dengan lebih 5,000 pemimpin akar umbi kedua-dua parti dijangka hadir. Kami akan menekankan semula komitmen untuk memastikan kemenangan besar untuk JRS dalam PRN. Pada masa sama ia juga akan menjadi platform untuk pemimpin akar umbi, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar. Kami sayang Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa yang tak kenal dengan Papa Gomo? Papa Gomo sangat sinonim dengan dakwaan-dakwaan fitnah dan hasutan. Terkini, ini keputusan mahkamah yang pastinya membuatkan ramai orang yang gembira, tapi penyokong Papa Gomo, entahlah mereka gembira atau tidak. Pada 24 September ini, itu adalah hari penentuan untuk Papa Gomo. Ada 2 kes hasutan pula tu. Mahkamah Session telah memutuskan untuk memberikan keputusan dalam kes hasutan Papa Gomo terhadap yang di-Pertuan Agong pada 24 September ini. Tarikh tersebut ditetapkan selepas pihak pendakwa raya selesai membentangkan kes. Seramai 7 saksi memberikan keterangan. Papa Gomo atau nama sebenarnya Wan Azri Wanderis dituduh membuat kenyataan menghasut menerusi akaun X pada 29 April. Jika disabitkan kesalahan, Papa Gomo berdepan denda RM5,000 dan 3 tahun penjara. Aktivis Perikatan Nasional itu juga mempunyai satu lagi kes hasutan yang akan diputuskan pada 9 Julai. Dalam kes ini pula, Papa Gomo berdepan tuduhan membuat kenyataan video dalam Facebook bahawa kerajaan pro-Israel dan pro-negara barat. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa sila tinggalkan komen anda di dalam ruangan komen dengan tanda pagar kami benci hasutan dan kami benci fitnah. Tinggalkan komen anda. Sebelum itu saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini adalah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, saudara-saudara, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah dan bodoh. Apabila daya imun badan kita menjadi lemah dan bodoh, kita akan kena penyakit dan kita tak sembuh atau sukar sembuh daripada sebarang jenis penyakit, walaupun penyakit itu biasa-biasa saja, kerana imun badan kita yang sudah terlalu lemah dan bodoh. Ada banyak yang menyebabkan imun badan kita menjadi lemah dan bodoh. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan, apabila kita mengambil Transfer Factor for Life terapi imun ini, kita meningkatkan imun badan kita sehingga 400%, imun badan kita akan menjadi kuat dan melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita sendiri. Lalu, imun badan itulah yang menyembuhkan kita daripada sebarang jenis penyakit. Daripada penyakit demam biasa-biasa, sehinggalah penyakit yang paling teruk seperti kanser, boleh diselesaikan dengan peningkatan daya imun badan kita. Dapatkan produk yang diiktiraf dan diperakui doktor-doktor perubatan ini, juga lulus KKM dan juga halal, melalui nombor telefon yang tertera dalam video ini. Saudara, ingat, masa tidak pernah menunggu kita. Kita harus mengambil kesempatan untuk mencegah penyakit dan juga merawat imun badan kita. Saudara, dalam kes Papa Gomo berdepan tuduhan membuat kenyataan video dalam Facebook bahawa kerajaan kononnya pro-Israel dan pro-negara barat. Malaysia merupakan antara negara yang tidak mengiktiraf Israel. Namun demikian, apabila Papa Gomo membuat beberapa hantaran
Seakan-akan ramai pula yang percaya dengan Papa Gomo. Yang hairannya, siapa ini Papa Gomo? Ramai yang tak menyadari siapa Papa Gomo, sejarah perkhidmatannya, dan di mana dia bekerja dahulu. Sebenarnya Papa Gomo ni bolehlah dikategorikan sebagai aktivis yang seringkali menimbulkan kontroversi besar. Banyak kali juga beliau ini dikecam habis-habisan. Banyak kali juga ada beberapa kali beliau telah kalah dalam kes fitnah. Tapi itulah, beliau masih terus membuat kenyataan-kenyataan yang membuatkan beliau menerima jemputan di mahkamah, dakwaan di mahkamah, sehingga kini dan akhirnya dalam 24 September dan juga Julai nanti kita akan ketahui apa keputusan untuk Papa Gomo. Adakah beliau akan terlepas atau dipenjarakan, terpulang kepada mahkamah. Yang pastinya, jika Papa Gomo kalah di dalam kes membabitkan kenyataan yang bersifat hasutan terhadap yang di-Pertuan Agong pada 24 September ini, Papa Gomo akan berdepan dengan denda RM5,000 dan 3 tahun penjara. Adakah Papa Gomo akan dipenjarakan? Sama-samalah kita tengok nanti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.